عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر ولا تعسر Rabbi yassir alaika yassir wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang dimuliakan imam bertugas, Bilal bertugas, para pengurusi ahli jalan kuasa, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala ialah Rabbul Alamin. Marilah kita memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, membawa hidayah, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan amalan ketakwaan untuk bekalan kita di hari kemudian, yaitu hari akhirat. Kerana orang-orang yang menjadikan akhirat mereka adalah pilihan, adalah orang-orang yang bijak. Manakala orang-orang yang meninggalkan lupa kepada akhirat, yang menjadikan dunia sebagai matlamat dalam kehidupannya, adalah mereka yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mempertahankan akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu adalah tanggungjawab sebagai seorang muslim. Para sahabat ridwanullahu alaih dalam keadaan mereka sibuk memperkembangkan agama Islam yang kita dapat sehingga hari ini, pun sempat berzikir, sempat berhenti sekejap untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang diriwayatkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Rawahah berkata kepada para sahabat, ta'al bina nu'minu sa'atan. Marilah sama-sama kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun satu saat. Walaupun kita sibuk berperang, berjihad di jalan Allah, marilah kita sama-sama berjuang ataupun mengingati Allah, beriman dengan Allah dalam arti kata kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah manusia yang Allah jadikan, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin kepada kitab Al-Quran, yakin kepada hari kiamat, dan juga redha di atas ketentuan yang Allah tentukan kita di atas dunia ini. Saudara muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang ke-9 yang disampaikan oleh Al-Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad ialah berkaitan dengan supaya kita mempunyai kesungguhan, kita mempunyai azam yang kuat dalam melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya apabila kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Apabila kita ingin berjaya di dunia dan akhirat. Berjaya di dunia hanyalah fata morgana ataupun suatu khayalan yang disebut
sebagai tempat kita untuk singgah sebentar. Hidup kita sebenarnya bukanlah panjang, tuan-tuan. Pendek berbanding dengan makhluk yang lain yang pernah Allah jadikan. Iblis hidup sampai 700 tahun, 600 tahun, 700 tahun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ujian yang paling kecil sahaja, satu larangan sahaja, akhirnya mereka itu engkar, yaitu enggan tunduk kepada Adam alaihi salam. Ujian yang ringkas. Jadi habis amalan 700 tahun yang dikerjakan oleh iblis, rosak akibat engkar dengan suatu benda, iaitu sombong, enggan tunduk kepada Adam, yang mana Adam dijadikan daripada tanah, sedangkan ia dijadikan daripada cahaya. Imam Al-Ghazali menasihati anaknya, tingkatkanlah himmahmu dan lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan akhirat. Tiga benda ini disebut oleh Imam Ghazali sebagai nasihat kepada anaknya dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Terkenal Imam Ghazali ialah mujaddid yang agak hampir dengan zaman kita. Dia menjadikan 1/3 daripada hidupnya yang akhir untuk berkecimpung ataupun untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam alam sufi, iaitu meninggalkan dunia dalam arti kata qanaah, berpada-pada dan menjurus kepada akhirat sebagai matlamatnya yang akhir. Wahai anakku yang tercinta, jadikanlah himmahmu itu dalam meningkatkan rohanimu. Jadikanlah himmah. Himmah ni ialah kita punya keinginan, kehendak, rasa ingin. Kita bila di penghujung hayat, keinginan kita kepada akhirat hendaklah kita tingkatkan berbanding dengan keinginan kita terhadap dunia. Sebab kita sudah diberi bermacam-macam peringatan, peringatan secara individu, peringatan secara umum, bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara yang boleh mengingatkan kita kepada mati, mengingat kita kepada alam akhirat. Di antaranya ialah menziarahi kubur. Sebab itu menziarahi kubur, itba'il janazah, mengiringi jenazah itu adalah satu perkara yang wajib atas seorang muslim. Termasuk dalam 6 yang wajib itu ialah mengiringi jenazah ke kubur. Dan apabila kita mengiringi jenazah ke kubur, hendaklah kita mengambil iktibar bahawa setiap yang hidup ni pasti mati, pasti mati. Bila sampai di kubur, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada orang yang di dalam kubur, memberi salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahli diyar, inna ilaikum lahiqun. Itu paling ringkas yang boleh kita sebut ketika berada di atas kubur. Sungguhnya wahai penduduk-penduduk kubur, sesungguhnya kami kepada kamu satu masa yang akan datang akan kembali juga. Itu satu peringatan kepada diri kita bahawa kita akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara benda yang lain. Kalau yang lain tidak memberi kesan terhadap manusia, ziarah kubur salah satu daripada benda yang boleh merapatkan kita dengan alam akhirat ataupun kematian. Ujian-ujian di dunia juga merupakan peringatan kepada manusia supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengingati mati. Keadaan yang ada pada kita juga sekarang ni, Allah turunkan bala yang kecil ini pun sepatutnya kita mengambil kesempatan supaya mengambil iktibar dan memperbanyakkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah memberi keterangannya dalam Al-Quran, memberi peringatannya supaya mentaatinya, supaya meninggalkan
segala kemungkaran, kemaksiatan di atas dunia ini ataupun perkara-perkara yang boleh merosakkan dunia, manusia enggan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menurunkan suatu makhluk yang membawa kepada semua benda-benda yang tak baik itu ditutup. Nak suruh orang cegah kemungkaran tak mau, duk buat apa amal ma'ruf tapi nahi mungkar tiada. Jadi Allah sendiri yang menutup kemungkaran itu dengan dihantarnya virus corona ini. Tuan-tuan boleh fikir sendiri bagaimana Allah memperingatkan kepada manusia benda-benda seperti ini, walaupun kecil tetapi dia adalah peringatan yang besar bagi kita untuk kita menghadapi mati. Dalam surah As-Sajdah ayat selepas Sajdah kita selalu baca peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, wala yuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Allah akan turunkan, Allah akan rasakan kepada mereka azab yang kecil sahaja, azab yang sedikit sahaja, supaya manusia itu kembali ke jalan Allah, kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hemah kita kena kuat tuan-tuan ya. Dalam mana-mana keadaan, semasa senang ataupun susah, semasa Allah menguji kita lebih-lebih lagi, hendaklah kita tingkatkan hemah, keinginan, kehendak, pengorbanan untuk mencapai matlamat yang akhir, iaitu kejayaan dan keredaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Dan rohani, tingkatkan rohanimu. Rohani ini ialah benda-benda dalaman, benda-benda dalaman, ataupun kita sebut akhirat, benda akhirat. Kalau kita akan kejar dunia ini, dia tak akan ke mana-mana tuan-tuan. Dunia ni adalah satu benda yang disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai satu benda yang amat hina, amat buruk, amat buruk. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyifatkan dunia ini jijik seperti mana ulat. Nak sabda Nabi SAW, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la dunya ahwanu 'ala Allah min hazihi sakhlati ala ahliha. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, bersumpah dengan nama dia sendiri. Nabi kalau dia bersumpah dengan nama dia sendiri itu memang satu benda yang besar, besar. Contohnya keadilan yang perlu ditegakkan ke atas sesiapa sahaja tanpa ada kroni dan sebagainya. Wallahu nafsi biyadi Muhammadin pun bersumpah dengan nama dia sendiri. Kan Nabi Muhammad ini pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Sumpah ni dengan nama-nama Allah, dengan nama-nama Nabi dan Rasul pun ada juga sumpah. Sesungguhnya dunia ini lebih rendah ataupun hina di sisi Allah, melebihi daripada hinanya ulat terhadap orang yang berada di tempat itu. Ulat yang duduk dalam sampah tu lebih hina gambaran yang diberikan oleh Nabi terhadap dunia ini. Jadi tak perlulah kita berlebih dalam dunia, hendaklah kita berpada-pada. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebut ad-dunya sijnul mu'minin wal qabru hisnuhu wal jannatu ma'wahu. Maksudnya dunia sebagai penjara bagi mukmin. Kita kena anggap dunia ni macam penjara. Dulu kalau kita sekolah pergi masuk asrama, kita masuk penjara. Tu budak-budak sekolah, budak-budak asrama dulu kalau masuk asrama dia kata penjara. Pasal banyak sekatannya, banyak halangannya, banyak peraturannya, ketat peraturannya. Tak boleh bebas. Jadi kita dunia pun bukan boleh sebebas-bebasnya kan. Ada peraturannya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal qabru husnuhu, kubur itu bagaikan bentengnya. Benteng dunia itu adalah kubur, pembahagi di antara hidup kita di dunia
dengan hidup kita yang kekal abadi di akhirat ialah kubur itu transit, tempat transit. Sayyidina Utsman alaihi salam, saudara Utsman radhiyallahu an, menangis ketika berada di atas kubur. Para sahabat menangis. Kita menangis sebab hilang duit. Kita menangis sebab kematian bencana yang terima oleh kita. Tapi para sahabat menangis melihat kubur, duduk atas kubur menangis. Kerana apa? Kerana kubur ialah manzilatul ukhra lil akhirah. Tempat kubur itu ialah tempat yang pertama kita untuk masuk dalam akhirat. Sekiranya di kubur itu kita mendapat balasan yang baik, itu petanda kita di akhirat itu berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebelum masuk alam akhirat. Kan pasal hidup kita ni selepas mati alam kubur, alam barzakh. Lepas itu barulah masuk alam akhirat selepas tiupan sangkakala. Manusia dibangkitkan semula, dihidupkan semula, dibawa pada masa dan sebagainya. Itu barulah masuk alam akhirat. Jadi dunia atau kubur itu adalah hisnun ataupun pagar di antara hidup di dunia dan di akhirat. Jadi orang mukmin ini, dia bila dia berada di kubur, selesa di kubur, maka itu petanda dia Allah terima. Wal jannatu ma'wahu, syurga itu adalah tempat tinggal abadinya, habitatnya, ma'wahu. Tapi berbeza dengan orang kafir. Orang kafir pula, wad dunya junnatun lil kafiri, junnatul kafiri. Dunia itu adalah syurga bagi orang kafir. Orang kafir ni apa yang tak dapat? Tuan-tuan, tuan-tuan jangan heran. Semua kemewahan, semua nikmat, semua benda-benda yang diperlukan oleh jasad dunia yang panak ini mereka dapat. Tapi orang Islam ni banyak yang tak dapat. Banyak yang tak dapat. Banyak yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana nak dibalas di alam akhirat. Di alam akhirat. Wal qabru sijnu. Bagi orang kafir pula, kubur itu adalah penjara dia. Masuk dalam kubur, orang jahat, orang maksiat, orang kafir ini terseksa macam duduk dalam penjara. Kita masa dunia ni duduk dalam, rasa macam duduk dalam penjara. Di ini kita sebagai benteng untuk kita ke akhirat. Wan naru ma'wahu, dan neraka lah tempat tinggal kekal abadi bagi mereka. Ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah terhadap dunia. Sebab itulah bila kita berhadapan dengan dunia, kita mesti ingat akhirat itu lebih. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang selalu kita baca menunjukkan bahawa walal akhirata wal ula, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Ad-dunya darul mamar wal akhiratu darul maqar. Dunia ini tempat laluan sahaja, tempat kita lalu musafir sahaja, manakala akhirat adalah tempat yang kekal. Bila kita mengingat benda itu, kita akan meningkatkan himmah dan meningkatkan kerohanian atau pembekalan akhirat kita. Dan jadikanlah segala kegagalan itu berada di pihak hawa nafsumu. Kata Imam Ghazali lagi, hendaklah kita menjadikan hawa nafsu itu kalah dengan kita. Jangan hawa nafsu itu memenangi diri kita. Hawa nafsu dimaksud ni ialah dunia yang mengejar kita. Seeloknya dunia itu biarlah dia mengejar kita. Jangan kita mengejar dunia. Letaklah dunia itu di belakang, akhirat itu di hadapan. Itu kata-kata ahli sufi.
seorang waliullah menyebut, hendaklah kamu meletakkan dunia itu di belakang dan di akhirat kamu di depan. Sebab dunia dengan akhirat ni dia berlumba-lumba, dia kejar mengejar di antara satu sama lain. Kalau kita pilih dunia, maka akhirat akan tertinggal di belakang. Dia akan mengejar sikit. Kalau kita sempat ingat kepada akhirat, kita akan berbahagia. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, dunia akan mengejar kita dari belakang. Itulah yang paling baik, yang paling baik menjadikan dunia itu di belakang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadha al ardu zukhrufuha wa zayyanat wa dhanna ahlaha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kerosakan dunia ini bagaikan air yang kami turunkan dari langit, maka meresap ke dalam tanah dan menumbuhkan makanan orang-orang dan binatang, sehingga bumi ini telah dihiasi dan mereka menyangka bahawa dunia itu adalah tempat yang kekal abadi. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi ini dan menjadi seperti mana debu. Ini menunjukkan bahawa dunia ini tidak akan kekal dan menyebabkan manusia akan hancur bersama dunia sekiranya mereka memilih keduniaan itu. Dalam satu hadis daripada Abi Ubaidah bin Al-Asadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asyraba qalbahu hubbud dunya iltata qalbahu minha bisalasin. Sesiapa yang telah meresap dalam hatinya cinta dunia, maka terikat hatinya dengan 3 perkara. Sughlun la yanfa'uka ghina'uhu. Yang pertama, kesibukan yang tidak terlepas kesukarannya. Kita kerja dunia ni, sibuk ni tak akan selesai, tuan-tuan, ya. Tak akan selesai. Lagi banyak kita kejar dunia, lagi banyak kesibukan yang berlaku. Wa amalun la yablughu muntahahu, dan angan-angan yang tidak ada hujung pangkalnya. Dunia ni tak akan memuaskan hati manusia. Dapat sikit, dia tidak banyak. Dapat 1 gunung emas, dia tidak lagi 2-3 gunung emas lagi. Itu tabiat dunia. Wad dunya talibatun wa matlubatun wal akhiratu talibatun wa matlubatun. Kerakusan yang tidak dapat mencapai kejayaan dan mencukupi, sedangkan dunia dan akhirat sama-sama kejar mengejar. Siapa yang mengejar akhirat dikejar oleh dunia hingga menerima cukup daripadanya rezekinya. Siapa yang mengejar dunia dikejar oleh akhirat sehingga dia mati yang mencekiknya dengan tiba-tiba dan mengejut. Maknanya kalau kejar dunia tak sempat buat apa, mati. Rugilah, ya. Kalau kejar akhirat, tertinggal dunia, mati, adalah kelebihan sikit, kelebihan sikit. Sebab dia akan dapat habuan di akhirat itu. Seterusnya Imam Ghazali menyebut, jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu. Mati pada badanmu. Maksudnya mati ini bukan satu penyelesaian yang tak mutakhir seperti mana yang disangka oleh sebahagian besar manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati itu selesai. Bunuh diri itu selesai. Dalam Islam bunuh diri adalah haram. Dalam agama yang lain dia menganggap bila bunuh diri selesai segala masalahnya. Yang mati itu ialah badan. Badan kita yang
keras, kaku, tetapi kita akan hidup di alam yang lain. Kita kena faham bahawa kematian hanya pada badan, kata Imam Ghazali. Kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur, yakni alam barzakh. Bersedialah untuk alam barzakh. Dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa, maka jangan sekali-kali kamu datang ke sana tanpa bekalan. Kita datang ke dalam kubur, takkan kita nak tangan kosong. Nak pergi rumah kawan-kawan, rakan-rakan pun kita bawa buah tangan, kita bawa benda-benda. Ini menemui tempat tinggal kita sebelum alam akhirat. Mestilah kita kena bawa bekalan yang cukup. Tetapi oleh kerana dunia ini mempengaruhi manusia, maka menyebabkan kadang manusia lupa kepada kematian dan alam kubur. Wamal wahanu, Rasulullah apabila ditanya oleh para sahabat dalam satu hadis yang panjang, yang mana manusia di akhir zaman, dia kata seperti makanan yang dikerumuni oleh semua orang makan dunia ni. Kemudian dunia ini pun diibaratkan seperti mana tempat sementara bagi manusia, dan manusia ini akan terpengaruh dengan dunia dengan satu sebab, iaitu penyakit, berpenyakit. Manusia yang berpenyakit, lahum fi qulubihim maradun, orang-orang yang ada penyakit dalam hati ini. Jadi apabila ditanya kepada Rasulullah, apakah penyakit hati yang ada dalam manusia? Wamal wahanu, apa wahan? Qala Rasulullah sallallahu hubbud dunya wa karahatil maut. Ini orang yang rugi, dia takut cinta dunia, takut mati. Cinta dunia dan takut mati, dua penyakit yang boleh membawa kepada hancurnya seseorang. Tidak dapat apa-apa di dunia, rugi, di akhirat merugi. Dan berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, badan kita ini tidak ubah laksana sangkar burung ataupun kandang binatang. Maka fikirkanlah baik-baik untuk dirimu dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara dua perumpamaan ini. Kita ni macam sangkar burung. Burung ni kalau dilepaskan, terlepas dari sangkar, dia bebas, maka dia akan berbahagialah. Tetapi sebaliknya, kalau binatang yang duduk dalam kandang ini, dua perumpamaan ini, dia kata yang nak pilih antara dua perumpamaan ini. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau engkau laksana burung yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksudnya, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Engkau akan terus terbang tinggi sehingga engkau akan hidup di puncak pohonan syurga yang tinggi, seperti mana sabda Nabi SAW ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Ihtaz arsyul rahman min mauti Sa'ad bin Mu'az. Artinya telah bergegar aras Allah kerana kegembiraan ketika kematian Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az siapa? Kita terkenal sikit sebelum kita berhenti. Sa'ad bin Mu'az adalah salah seorang pada sahabat Nabi di Madinah, Al-Ansari, ketua kaum Aus yang banyak berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati syahid dalam perang Khandaq. Seorang yang mengorbankan jiwa raganya kerana berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pimpinan kaum Aus yang sentiasa berperang dengan Khazraj. Dia di antara orang perantaraan yang mendamaikan di antara dua kumpulan ini. Dan dalam perang Khandaq Mu'az ini syahid, mati syahid. Sa'ad bin Mu'az ni mati syahid. Apa yang diceritakan di sini ialah ketika dia mati, ketika jenazahnya dikebumikan, 700 malaikat mengiringinya ke dalam kubur. Diriwayatkan 70,000 malaikat mengiringi jenazahnya, kerana
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas kembali ke Madinah semasa pengkebumian jenazah Muaz, Sa'ad bin Muaz ini, kerana dia tahu bahawa Muaz ini adalah di antara orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui tanda semasa dia nak mati itu. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk rezeki orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini, masa mati itu Allah tunjuk kelebihannya, di mana para malaikat mengiringinya ketika mati. Jadi inilah di antara benda yang boleh kita ambil pengajaran bahawa berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan Islam sebagai suatu pegangan sehingga kita menemui Allah adalah suatu yang sangat mulia, seperti mana yang disebut oleh Umar bin Al-Khattab. Dan mudah-mudahan Allah melindungi engkau daripada menjadi laksana binatang ternakan. Jadi kita jangan jadi macam binatang ternakan. Binatang ternakan ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Binatang ternakan ni yang duduk dalam kandang itu, mereka tak boleh pergi mana, mereka akan diumban oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada gunanya. Bukanlah tak ada guna dari segi kedudukan dia dalam kandang yang sesak dan penuh dengan selut tanah dan sebagainya, debu dan sebagainya, adalah satu keadaan yang tidak baik. Jadi lebih baik kita jadi macam sangkar burung yang apabila dilepaskan dia akan terbang jauh, iaitu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan Imam Ghazali ini, kita akan menjadikan dunia itu qanaah dalam jiwa kita. Dalam arti kata yang lain, qanaah ini ialah berpada-pada, menggunakan dunia sekadar yang kita perlu, dan menjadi akhirat itu lebih daripada dunia yang kita ambil. Jangan kita terbalikkan benda itu. Imam Hasan Al-Basri ketika memegang segelas air, lalu beliau memegang dan terus pengsan pasal apa? Apabila disedar, ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kenapa engkau pengsan sebentar tadi, wahai Hasan Al-Basri? Dia teringat tentang ahli neraka. Maksudnya apabila di neraka, mereka akan berkata kepada ahli syurga, ni orang yang duduk neraka ni, bila duduk neraka esok, bila Allah balas, dia akan mengata, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Kami sangat berharap supaya kami dilimpahkan sebahagian daripada air yang ada pada kamu, ataupun sebahagian daripada makanan, daripada rezeki yang telah diberikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan orang yang di syurga itu Allah berikan rezeki, di antara rezeki yang paling hebat dalam syurga yang diperlukan di neraka ialah air dan makanan. Dia tidak harap air, kalau dapat bagi orang ahli syurga ni bagi sikit makanan, kan baik. Itu harapan orang-orang ahli syurga. Jadi macam mana nak bagi orang syurga dengan neraka adalah dua yang berbeza. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar dari kata-kata ringkas pesanan Imam Al-Ghazali ini sebagai motivasi kepada diri kita sendiri, supaya menjadikan dunia ini tempat kita beribadah, untuk persiapan bekalan kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amal ibadah yang wajib, yang sunat, dan menambah apa-apa juga benda yang berbentuk kebajikan. Mudah-mudahan kita bersihkan hati dan jiwa kita supaya kita bertemu dengan Allah pada hari yang tidak ada berguna anak pinak harta benda, melainkan mereka yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal asmati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi awradah wa minal umri as'adah wa minal ihsani atammah wa minal in'ami a'ammah
wa minal fadli a'azzabah wa minal lutfi aqrabah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ya kashifal gham, ya farijal ham, ya man li ibadihi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala wal waba wan niqam. Irfa' anna ya Allah, irfa' anna ya Allah, irfa' anna ya Allah, ya rabbal alamin. Kulla bala'in wa waba'in, wa khususan virus corona, wa hammin wa dayqin wa shiddatin wa niqmatin wa fitnatin ma zahara minha wa ma batan. Tahassanna bizil izzati wal jabarut, wa atasamna bi rabbil malakut, wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Isrif anna al bala wal waba wa su'il asqam. Allahumma tahrimna, Allahumma la tahrimna ma indaka bisyirri ma indana. Hasbi Allahu ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.